Baik, kita mulakan sama-sama kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan Rasul junjungan kita semua, dan juga kepada para salafus soleh yang telah pun berada di atas jalan dakwah. Salam Ramadan. Kita dah sampai lebih daripada separuh Ramadan kan. Dah nak raya. Jadi alhamdulillah hari ni tahniahlah kepada yang datang juga walaupun hujan kan, walaupun jam, walau apa pun yang terjadi, kita masih lagi dapat pahala lebih daripada biasa. Mungkin ada yang dalam perjalanan, dan maknanya kita tetap juga masih lagi berusaha untuk datang walau apa pun yang terjadi, dan pahala tu sebenarnya lebih lagi daripada biasa. Lebih daripada pahala kalau tak hujan dan tak jam kan? Sebab dia makin susah perjalanan, makin jauh perjalanan, makin besar pahala kan? Jadi kalau kita faham yang tu lah, makin susah keadaan, makin kita rasa nak datang. Dan sebab pahala dalam masa yang sama, kita kata dalam masa yang sama, misalnya 1 jam perjalanan, dapat pahala lebih kan? Patutnya masa 1 jam perjalanan tu pahala kita taklah sebanyak kalau perjalanan tu susah. Jadi tu kalau kita faham konsep apa yang kita boleh dapat daripada keadaan yang berlaku di sekeliling kita. Baik, hari ni kita nak tengok berkenaan dengan takwa dalam Ramadan, dan yang kita tahu perintah ataupun ayat yang menyebut mengenai dengan kewajipan berpuasa itu ditutup hujungnya dengan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi maknanya inti ataupun kunci rahsia daripada puasa ni adalah takwa. Lepas tu kalau dah puluhan tahun kita puasa tapi kita masih lagi tak dapat apa-apa yang namanya takwa tu, kita kan selama ni duk rasa bila pergi haji baru balik berubah kan? Kan selalu pergi haji balik-balik jadi baik kan? Kalau puasa kita tak pernah fikir puasa sebulan habis puasa jadi baik. Sepatutnya boleh kan, sebab dalam bulan Ramadan ni lah takwa meningkat. Cuma kadang-kadang kita tak nampak beza. Sebab kalau haji, orang tu dia pergi haji 40 hari kata kan, dia tinggal kita 40 hari, kita tak nampak dia 40 hari. Balik-balik dia berubah, kita nampak. Sebab 40 hari tak jumpa. Tapi kalau puasa, tiap-tiap hari jumpa, jadi pagi raya dia berubah jadi baik, kita tak nampak. Dia berubah pelan-pelan. Dan dia yang kita nampak tu bila tiba-tiba berubah. Padahal sebenarnya berubah pun dia. Jadi kita ni maknanya kita boleh dapatkan sepatutnya dalam bulan Ramadan ni kita boleh dapatkan apa yang orang dapat dalam haji tu. Sepatutnya gitu. Tapi kita tengoklah, maknanya kalau selama ni dah berpuluh tahun kita berpuasa tapi kita tak mendapatkan apa yang namanya takwa, yang tu yang kita nak muhasabah. Kita muhasabah ni, Sayyidina Umar kata hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Bermuhasabahlah tentang diri kamu sebelum kamu dimuhasabah. Maksudnya muhasabah diri ni kita postmortem, cek diri kita kan, cek amalan kita sekarang.
sebelum kamu dihisap. Muhasabah. Muhasabah hisap tu maknanya dekat akhirat. Lepas mati. Kalau lepas mati baru kita nak dihisap, masa tu kalau tiba-tiba dah lambat, dan kalau tiba-tiba didapati kita salah apa-apa terus kena hukum. Tapi kalau sekarang kita muhasabah, salah apa-apa boleh betulkan. Tu maksud dia, masih hidup lagi kita kena selalu check diri kita. Baik, hari ni buku yang dihadiahkan tu berkenaan dengan mencari cinta hakiki, menggapai kasih ilahi. Ni satu buku kecil, tapi kalau kita faham isi kandungan dia, ada beberapa orang yang baca betul-betul. Sebenarnya kalau baca betul-betul sendiri sejam habis. Dan ada orang yang baca, dia mai jumpa, dia bagi tahu, dia kata memang berubah pemikiran dia tentang dunia hanya dengan baca. Tapi syarat dia baca betul-betul lah, bukan baca belik-belik lepas tu blur-blur. Kena faham. Jadi ini erti sebuah kehidupan yang dalam ni tercatat untuk apa sebenarnya kita hidup, kenapa kita hidup, untuk apa kita ada kat dunia, kenapa kita perlu hadapi semua benda yang ada kat dunia ni, kenapa hidup ni macam susah sangat, kan? Ada macam-macam berlaku dalam hidup kita. Baik, kunci dia dekat muka surat 3 ni. Ini tinta penulis ataupun mukadimah daripada penulis, yang dalam ni sebenarnya nak bagi tahu kepada kita macam mana nak menghayati buku ni. Jadi daripada penulis saya sendiri, kita baca sikit. Penulis hanyalah insan biasa yang tidak pernah terlepas dari kesilapan dan sifat lupa. Diriku sama seperti kalian yang sentiasa mengharapkan cinta, kasih dan redha Sang Pencipta. Sesungguhnya tiada air mata yang dapat menggambarkan betapa penulis selalu bimbang akan amal yang barangkali tidak diterima dan takut akan murka Allah terhadap hamba yang hina ini. Namun tidak pernah berhenti mengharapkan keampunan dan kasih sayangnya. Saya live kat TikTok ni. Tunjuk gambar kat TikTok. Buku ni kita bincangkan. Peringkat yang kedua, aku ingin sekali menjadi hamba yang mencintai dan dicintaimu ya Allah. Sudah tentu titian menuju cintamu penuh onak dan duri yang tidak mungkin dapat ditempuhi dengan kedangkalan ilmu dan lemahnya iman serta amal. Tatkala taubat menjadi dendangan setiap waktu, amal soleh menjadi detik yang sentiasa dirindu. Ketika kasih mula membenam di kalbu, itulah detik cinta Allah mula bertamu. Maka itulah cinta pasti yang sentiasa dicari dan diimpi. Semoga ia terus terpasak, sentiasa dicari, terpasak kukuh di dalam hati sebagai cinta sejati yang sentiasa meniupkan angin damai dan bahagia hakiki menuju alam yang kekal abadi. Baik, ini satu luahan rasa bahawasanya yang pertama, penulis ni bukanlah orang yang sempurna, bukan juga manusia yang telah mendapatkan cinta Allah. Tapi sebenarnya ketika kita menulis, ketika kita menyampaikan, kita sebenarnya bersama-sama. Jadi kita sama-sama nak cari cinta Allah. Cuma persoalannya sekarang ni, kenapa nak cinta Allah? Kenapa nak? Perlu ke? Kenapa perlu? Dia jaga kita. Kita perlu. Dia kalau kita tak tahu kenapa kita perlu cinta Allah, memang tak ada guna lah bincang satu buku ni. Sebab kita bincang macam mana nak dapat cinta Allah, apa hakikat diri kita semuanya, supaya kita dapat cinta Allah. Jadi cinta Allah ni memang kita perlu. Dari satu sudut, ya, Allah yang cipta kita, Allah yang bagi segala-galanya kepada kita. Tapi sebenarnya kita pun perlu kepada cinta Allah ni untuk kita sendiri dapat sesuatu yang kita nak. Baik, semua orang nak pergi mana bila lepas mati? Nak pergi syurga kan? Syarat nak masuk syurga kena dapat cinta Allah. Kan, sebab Allah hanya akan masukkan ke dalam syurga orang yang mencintai dan dicintai Allah. Jadi hanya orang yang Allah sayang dia boleh masuk syurga. Kalau orang tu Allah tak sayang, tak boleh masuk syurga. Dan syarat untuk Allah sayang kita, kita kena sayang Allah. Syarat untuk Allah cintakan kita, kita kena cintakan Allah. Jadi maknanya memang tak boleh tidak. Kita mesti wajib gitu. Jadi cinta Allah ni bukan pilihan. Sebab kadang-kadang ada orang dia fikir orang yang cerita
pasal cinta-cinta Allah ni orang yang tasawuf lah, kita katakan hati suci bersih kita ni jauh. Dah, semua orang wajib cintakan Allah. Wajib dapat cinta Allah, dan cara nak dapat cinta Allah, kita kena cinta dulu kepada Allah. Kalau kita cintakan Allah, pasti Allah akan bagi cinta daripada kita. Sebab cinta Allah ni dia, kita katakan cinta Allah sedia untuk sampai pada kita dengan syarat kita pun nak mencintai Allah. Jadi bila sebut mengenai dengan cinta Allah, nombor satu kita kena kenal siapa kita. Itu yang dibincangkan muka surat 4 tu, siapa diriku yang sebenar, siapa diriku sebenarnya. Ada puisi sikit kat atas kan. Aku yang bernama manusia, datang dari mana yang hina, menanti detik menemui yang esa. Dengan sifat yang sering leka, aku dilahirkan ke dunia. Pasti kelahiranku tidak sia-sia, melainkan ada agenda dari Sang Pencipta. Jadi siapa kita sebenarnya? Yang pertama, kita ni datang daripada mani yang hina. Maksudnya kita ni datang daripada sesuatu yang tak ada nilai sama sekali. Dan kita kata benih yang kalau jatuh ke tanah, itik tak sudi menyudu, ayam tak sudi mematuk. Maknanya tak ada nilai sama sekali. Tapi sebab kita jatuh ke dalam rahim ibu kita dan kemudian bertemulah benih ayah dan ibu kita, sampai akhirnya jadi kita. Jadi ingat, kadang-kadang kita ni bila dah ada anak, dah ada cucu, kita lupa kita ni anak orang juga. Walaupun dah usia macam mana pun, kita anak orang. Mungkin mak ayah kita dah tak ada pun, kita masih anak dia. Maknanya kita lahir daripada rahim ibu kita, kemudian kita dimuliakan jadi manusia. Sebab kalau kita tak jadi manusia, kita tak mulia. Haiwan tak ada kemuliaan untuk dia. Walaupun ada manusia bela kucing sampai kadang-kadang kucing tu dibela, disayang-sayang lebih daripada manusia kan. Sakit sikit pergi klinik kan. Klinik kucing lah. Lepas tu ada apa-apa, operation kan, operation kucing. Rambut dia disikat-sikat dah tiap-tiap hari. Betul kan? 400, 200. Anak saya ni kucing, buat rumah kucing. Saya sungguh kucing. Sampai beli rumah dia, rumah kucing mahal. Pula kan anak dia suka buat kucing. Dan kita sanggup kan? Kadang kan bikin, kenapa orang sanggup berhabis-habisan duit kan untuk kucing kan? Tapi untuk bini tak mau lah. Kan? Padahal kalau untuk bini pahala lagi besar kan? Yang sebenarnya, kalau kan saya suka buat perumpamaan, laki umpama harimau, wanita umpama kucing. Jadi kadang bila perhati dua binatang ni, memang betul-betul lah ya kan, betul-betul perumpamaan dia, gambaran dia macam tu. Kucing ni orang boleh jaga dia, bela dia, sakit sikit bawa pergi hospital, yang betul-betul bela tu lah kan. Bagi makan dia, habis duit beli dia punya makanan yang mahal-mahal tu, belikan dia punya mainan dia semua. Kucing tu buat apa je yang suka, tuan dia suka sangat? Buat muka comel je. Kan? Dia kan buat apa-apa. Dia buat muka comel, dia buat gedik-gedik dia kan. Dia melompat sana, lompat sini kan. Dia landing sana, landing sini. Menyenangkan hati tuan rumah je. Dan sebenarnya memang Allah ciptakan itulah peranan seorang isteri. Kan? Tapi bila isteri buat macam tu, suami tak ada pula nak bela dia bersama macam kucing tu. Dibelikan semua mahal-mahal kan. Tak ada pula. Baik, tapi tak apalah kalau sebagai isteri wanita tak dapat benda tu, tak apalah yang kita dapatkan dekat akhirat. Tapi sebenarnya itulah yang sepatutnya berlaku. Itulah kita katakan layanan pada seorang wanita dalam Islam, yang wanita ni sebenarnya ditinggikan darjat dia. Tapi tak apa, tak dapat, tak apa, dapat kat syurga insya-Allah. Baik. Jadi dalam puisi ni nak menggambarkan kita datang daripada sesuatu yang sangat hina, yang tak ada nilai sama sekali. Dan kena ingat, kena selalu ingat supaya tak sombong. Sebab ada banyak manusia bila dah dewasa, kita kaya jadi sombong. Kita kita ada jawatan jadi sombong, ada pangkat, kita ada kedudukan, kita jadi sombong. Atau paling kurang tak ada apa-apa pangkat, tak kaya tapi banyak anak. Pun kadang-kadang kita jadi sombong kan? Jadi kadang-kadang apa saja kelebihan yang kita ada, kita menyebabkan kita jadi sombong, padahal asalnya kita bukan siapa-siapa. Dan kita kena tahu, kita lahir ke dunia takkan sia-sia. Tak ada orang yang lahir saja tiba-tiba wujud kan? Tiba-tiba ada kat dunia ni sampai kita rasa, ya Allah, apalah erti hidup ini ya.
Kita biasa sebut. Bila kita ada masalah sangat, kita fikir, ya Allah, apalah erti hidup ni, apalah maknanya aku kat dunia ni, aku ni manusia tak berguna. Kita duk fikir macam tu. Padahal Allah cipta kita tak sia-sia. Setiap manusia ni ada nilai berharga. Setiap daripada kita, walaupun kita bukan siapa-siapa di mata manusia, tapi kita ada nilai yang sangat besar di sisi Allah. Sebab itulah dikatakan nyawa seorang manusia, apabila dihabiskan nyawa seorang manusia, membunuh seorang manusia seumpama kita membunuh manusia satu dunia. Kenapa? Sebab satu nyawa sangat berharga. Walaupun kita kata dia adalah sampah masyarakat, tapi dia tetap nyawanya berharga. Okay? Itu nilai kita. Baik, siapa kita sebenarnya? Muka surat sebelah tu, muka surat 5 tu. Ada gambar tu gambar tu cantuman benih dari ibu dan ayah. Kalau yang tak tahu ni apa benda tu, bulat-bulat ada berudu-berudu keliling tu. Yang berudu-berudu tu benih ayah. Sperma nama dia. Memang bentuk dia macam berudu. Yang ingat lagi belajar sains dulu, ni lah yang kita belajar ni. Berudu. Nak cari. Sekali dia keluar berjuta-juta. Bukan, ni sikit je lah gambar ni. Tapi berjuta-juta dia keluar tu, dia berenang. Sebab telur yang bulat besar tu telur mak. Ovum kita panggil. Dia nak berenang pergi kat telur tu duduk dalam. Jauh. Kalau kita ibaratnya macam maraton lah kan. Berkilo-kilometer kan. Jadi dia nak berenang tu, ada yang mati tengah jalan, ada yang awal-awal dah mati dah. Ada yang dah sampai keliling ni, nanti final yang dah sampai dekat telur tu pun banyak-banyak tu satu je yang berjaya masuk. Yang lain pancet. Yang lain tak larat. Masuk tu maknanya kepala berudu tu dah tembus masuk dalam telur ni. Satu je. Dalam daripada berjuta-juta. Satu je. Tu yang kalau kita biasa dengar kita ni manusia, bila kita jadi manusia atas dunia, awal-awal lagi kita sebenarnya dah juara antara juara. Kita dah johan pertandingan maraton. Dah struggle dari awal lagi. Kita dah berjaya. Jadi je manusia kita ni dah memang yang paling hebat lah. Sebab berjuta-juta yang mati dalam tu sebelum sampai kepada telur mak kita. Dalam telur mak tu ada satu biji warna hitam tu, nampak? Itu nukleus yang simpan maklumat mak kita. Dalam kepala berudu ayah kita ada juga benda ni, tapi sebab kecil sangat jadi kita tak boleh lukis. Kecil sangat. Telur mak satu je. Itulah sifat wanita. Wanita ni satu tapi dia rebut. Juta-juta yang datang tu satu je yang berjaya. Baik. Kemudian akhirnya bila bersatu benih tu, jadilah kita manusia yang paling indah ciptaannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah kata sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Ayat ni teringat ada satu kisah zaman dulu. Dalam kisah ni, seorang suami tu dia cakap dengan isteri dia. Dia kata, aku akan ceraikan kau kalau engkau tidak secantik bulan purnama. Sudah, macam mana tu kan? Jadi pergilah dia jumpa dengan ahli ulama ke ahlinya lah kan, dia nak tanya hukum ni. Macam mana ni suami aku cakap macam ni? Aku memang bukan ratu cantik. Memang tak cantik lah kan. Kalau orang nak ibaratkan bab cantik, bab bulan purnama maknanya cantik. Dia kata aku ni biasa-biasa je. Habis macam mana? Yang seorang tu dia kata, jatuhlah talak sebab awak tak cantik. Tapi pergi kepada seorang alim ni, dia lebih alim lagi. Dia guna dalil ayat ni ya. Dia kata Allah bagi tahu dah, sesungguhnya Allah cipta manusia sebaik-baik kejadian. Jadi sebab kamu manusia, maka kamu memang cantik. Maknanya semua wanita cantik. Semua manusia cantik. Memang manusia ni makhluk paling cantik. Okay, suami tu dia tak kenal diri dia lagi. Dia perasan dia nak punya cantik. Lepas tu orang pun selalu buat perumpamaan cantik bab bulan purnama kan? Kalau tengok bulan tu dia. Padahal kalau bini dia muka macam bulan, dia pun tak mau. Kan? Bulan tu bulat gitu je. Bulat sebulat-bulat je. Lepas tu tak ada mata, tak ada hidung, tak ada mulut. Tak ada orang mau lah. Tapi itulah manusia dia selalu orang kata tak bersyukur dengan apa yang ada kan? Nak lebih daripada itu. Baik, muka surat 7. Muka surat 7 tu ada gambar siapa kita sebenarnya.
Ni nak kenal kita ni. Kita dah hidup sekian lama ni, kita ni siapa sebenarnya? Tengok yang pertama, kita ni adalah roh plus jasad. Roh tambah jasad, jadilah kita manusia. Lepas kita mati, manusia tadi tolak jasad. Maksudnya kita keluar dari jasad, kita tinggallah roh. Jadi persoalannya di antara roh dengan jasad, yang mana satu kita yang sebenar? Roh kan? Roh. Tengok dalam gambar tu dia tanda right lah. Ada tik lah. Tik. Awal roh tu Sebab kalau kita adalah jasad, kita tinggal jasad tu. Lepas mati jadi hantu. Kita tinggal, lepas mati kita tinggal jasad ni. Jasad kita ni ada kat dunia. Jadi kita kalau kita nak umpamakan, kita macam burung yang duduk dalam sangkar. Sekarang ni jasad kita ni, badan kita ni sangkar. Jadi kita duduk dalam ni. Maknanya kalau burung duduk dalam sangkar, burung tu adalah yang dalam tu ke yang sangkar tu? Yang dalam tu. Jadi banyak orang yang silap pergi jaga sangkar lebih pada jaga burung dalam tu. Dia sibuk lah nak lawa. Dia pakai produk whitening, slimming, apa lagi, glowing, bumping dan ing-ing yang lain. Semua dia pakai macam-macam produk untuk fizikal dia saja. Roh tak jaga langsung. Apa jadi kalau buat macam tu? Nanti kalau dibuka pintu sangkar tadi, burung tu tak mau keluar. Dia takut. Kenapa? Sebab dia sakit. Masa dia duduk dalam sangkar tu, kita tak jaga dia. Kita tak bagi makan kat dia. Dan kita tak jaga kesihatan burung dalam tu. Kita duduk sibuk, duduk hias sangkar. Kita pasang emas kat sangkar tu kan. Kita duduk cat sangkar tu, tukar-tukar cat. Kita bersihkan sangkar tu. Sangkar tu je kita jaga. Akhirnya bila dibuka pintu sangkar, burung tak mau keluar. Bahkan dia sakit dan dia ketakutan. Kalau keluar nanti aku lagi teruk. Sebab nak makan apa, terbang pun tak boleh. Sayap dah tak berfungsi, tak larat dah. Dia tak reti nak cari makan. Fitrah dia dah. Jadi macam kita manusia, bila kita tak jaga roh yang ada dalam badan kita ni, kita duk sibuk jaga jasad kita, bila dibuka pintu kematian, kita takut. Itu yang orang takut mati. Habis tu seronok mati, baguslah. Tu kita kata tak sedia kan. Maknanya orang bunuh diri tu okey kan ada. Orang bunuh diri tak takut mati. Orang bunuh diri dia bukan tak takut mati. Dia tak tahu mati tu apa. Dia tak faham. Dia putus asa dengan hidup. Jadi fokus fikiran dia bukan tentang hidup lepas mati. Dia fokus fikiran dia tentang hidup kat dunia sekarang yang dia dah tak nak. Dan dia tak tahu mati tu maksudnya pindah alam. Bukannya selesai masalah. Bertambah besar masalah dia. Sebab orang mati bunuh diri memang takkan masuk syurga. Dia masalah dia selesai. Tahu kenapa mati bunuh diri tak masuk syurga? Sebab bila mati bunuh diri, itu petanda dia putus asa dengan rahmat Allah. Putus asa dengan rahmat Allah ni, Imam Al-Dhahabi kata itu termasuk dosa besar. Dosa besar ni kena minta ampun khusus tentang dosa tu. Kalau dah dia akhir hayat dia tu buat dosa besar, bila masa nak minta ampun? Maknanya confirm tak minta ampun. Putus asa, ingat dalam hidup kita pun kadang-kadang kita putus asa dengan rahmat Allah. Bila ujian terlampau berat, kan, kita rasa ya Allah, kenapa aku macam ni? Aku tak pernah buat salah pun, aku tak pernah buat jahat pun dengan orang. Kenapa orang naya hidup aku? Kita rasa macam tu. Bila kita rasa macam tu, sampai kita rasa kenapa orang naya hidup aku, kenapa engkau tak tolong aku ya Allah, maknanya kita dah putus asa. Itu dosa besar. Bukan mudah kan? Dosa besar. Baik. Macam mana? Tak, dosa besar dia tak jatuh murtad. Dosa besar ni dia maknanya Imam Al-Dhahabi dia ada letak ni, ada 70 dosa besar. Dosa besar ni kita tak boleh reka-reka. Kita rasa dosa ni besar ni, kita pun letak je dosa besar. Tak boleh. Dosa besar ni ulama dah letak dah. Dosa besar ni istilahnya kalau kita buat dosa tu, kita kena minta ampun khusus. Jadi kita ni contoh gini, puasa Ramadan itu boleh mengampunkan dosa kita.
dan puasa Ramadan ni sampai Ramadan akan datang, itu kalau puasa kita ni diterima Allah, dosa kita automatik terampun kecuali dosa-dosa besar. Sebab dosa-dosa besar kena minta ampun khas. Special dosa tu. Minta ampun betul-betul tentang dosa tu, barulah lepas tu diampunkan oleh Allah SWT. Dia tak auto. Kalau dosa-dosa kecil dia auto, automatik. Asalkan kita buat amal soleh, amal baik, automatik. Apa contoh dosa kecil? Mengumpat. Kan besar ke kecil tu? Mengumpat. Mengumpat dia tak masuk dalam dosa besar, tapi dia bukan kecil juga. Saya lebih suka sebut berat lah, dosa berat. Tapi sebab ulama tak masukkan dalam dosa besar. Tapi tak kecil juga. Sebab macam kita menzalimi, mengenai orang. Sebenarnya semua dosa berkaitan dengan manusia, dia tak kecil. Sebab nak kena minta maaf dengan orang tu. Kalau menganiaya, kalau betul taubat, cari balik orang tu pergi minta maaf. Jadi kalau ada orang pernah naya kita, lepas tu dia jumpa sekali lagi bagi tahu kata dia dah taubat, ataupun kita dengar cerita kata dia dah taubat, tak usah percaya. Sebab dia tak cari kita untuk minta maaf. Itu tanda. Supaya kita ni saya bagi tahu sebab kadang-kadang kita ni tak reti nak buat keputusan untuk memaafkan ataupun memastikan seseorang tu tak mengulangi perbuatan dia kepada kita. Sebab kita tergoda dengan hanya perkataan dia bila dia sebut saya dah insaf. Kita pun percaya. Saya taubat dah. Ni contoh kes kan, ada berlaku kes ni. Ni kes pasangan lah, suami isteri. Jadi suami dia ni buat dosa. Tapi setiap kali jumpa isteri dia, dia bagi tahu kata taubat dah. Isteri dia ni cair lah. Bila kata taubat dia terima. Lepas tu suami dia buat lagi. Dosa besar. Lepas tu jumpa lagi, isteri dia tanya, dia mengaku. Dia masalahnya dia mengaku, lepas tu kata taubat. Jadi memang payah lah. Sampailah berkali-kali terlampau banyak sampai isteri dia tak percaya dah kat suami. Macam dia macam mempersendakan memang dengan Allah sekali kan. Jadi bila dia cerita tu, saya bagi tahu gini. Sekarang ni gini, taubat ni ada tanda sebenarnya. Kita kadang-kadang boleh jadi main percaya gitu pasal kita jahil. Taubat ada tanda dia. Jadi kalau betul dia taubat, pertama dia kena buat gini, 1, 2, 3. Cuba cek dia buat ke tidak. Pokoknya 1 pun dia tak buat. Dia cakap je tak jadi. Taubat ni bukan cakap. Penyesalan kita dan bukti kita menyesal. Bukan menangis-nangis buat muka depan kita dah. Itu bukan bukti. Jadi memang itu kaedah dia, mana supaya kita tahu dalam Islam ni kita boleh bertegas untuk buat satu keputusan kalau kita ada ilmu. Baik, kita balik semula siapa kita sebenarnya ni. Kita adalah roh yang maknanya kita sebenarnya hidup selama-lamanya. Kita memang takkan mati. Itu kan kita punya naluri kan. Kalau boleh tak mau mati kan. Dan memang sebenarnya kita takkan mati. Kalau kita sedar kita adalah roh tu, yang berlaku kepada kita hanyalah berpindah alam. Jadi sebelum duduk kat bumi, kat dunia ni, ingat tak duduk mana kita? Mana? Alam roh ataupun Lauh Mahfuz. Kita dah pernah wujud kat sana dulu. Sebelum kita masuk rahim ibu kita, sebelum kita lahir kat dunia. Jadi sekarang kita pindah alam. Alam ni yang dinamakan alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, alam akhirat. Beza kat mana? Kenapa beza? Nama alam tu beza. Apa yang lain? Contoh kan, alam haiwan dengan, ataupun kita kata alam jin dengan alam manusia lain. Apa yang beza? Dalam ni ada jin tak? Jin kita tak boleh nampak mata kasar. Betul. Memang tak boleh nampak dengan mata kasar. Kalau kita tanya ada ke tak? Ada confident ada. Nampak ke? Ya. Jin sebenarnya memang ada di mana-mana, tapi di alam yang berbeza. Dalam majlis ilmu dia memang suka datang. Dia suka belajar dengan manusia. Manusia ni khalifah kan? Khalifah kepada semua makhluk. Jadi dia ada tapi di alam yang berbeza. Jadi apa yang bezakan alam dia dengan alam kita? Yang menyebabkan
Dia tak nampak pun dia duduk celah-celah ni. Silat pun duduk sebelah ni, duduk depan pun kan. Mana tahu. Jadi yang membezakan setiap alam ni adalah atmosfera, kita kata. Atmosfera ni maknanya macam kita, atmosfera ni macam kita sekarang ni, kita bernafas pakai apa? Oksigen. Masa dalam rahim ibu kita bernafas pakai apa? Oh, tak tahu apa dia lah, tapi kita duduk lahir ketuban kan. Yang pasti dah lahir ketuban. Masa tu bahagianya duduk dalam lahir ketuban 9 bulan, okey. Tapi kalau sekarang dibawa masuk dalam lahir ketuban, jadi apa? Lemas. Tak bernafas. Sebab alam kita dah beza. Jadi macam kita sekarang dengan alam haiwan laut, contoh ikan-ikan, tak sama. Yang ikan alam dia dalam air, kan? Jadi bila kata alam, maknanya dia berbeza atmosfera. Sebab itulah orang dah mati, dia masuk alam barzah. Alam barzah lain. Cara bernafas dia lain lah. Cara dia hidup dalam tu. Sebab itu kalau orang dah mati, jangan biar lama-lama atas darat ni. Cepat tanam dia. Jangan tunggu anak dia balik. Anak pula seorang duduk Los Angeles, kan? Seorang duduk Australia, seorang duduk kat Mesir, kan? Seorang duduk kat Kutub Utara, kan? Minggu depan baru dapat tiket, lepas tu delay pula, kan? Tak payah tunggu. Maknanya kalau orang tu meninggal, terus cepat tanam dia. Sebab dia lemas atas dunia. Dia punya cara hidup, cara dia nak hidup bernyawa dah bukan lagi cara kita. Bukan alam dia lagi. Cepat-cepat tanam. Kalau orang kata lah, kesianlah anak dia nak tengok buat kali terakhir, kan? Dah. Jangan kesian. Kesianlah kat mak tu lagi. Ni pesan kat anak-anak. Kita pesan sejak kat anak-anak. Kalau mak mati, nombor 1, tanam cepat-cepat. Yang kedua, tanam kat mana kita mati. Jangan bawa balik. Mati kat Mekah, seronok sepatutnya tanam kat sana. Tiba-tiba angkut bawa balik. Sakit tau. Mayat bawa balik sakit. Sebab dia kena dibuang organ-organ dia, kan. Kalau tidak, bau atas kapal terbang. Jadi dibuang organ-organ tu, maknanya dah menyakiti mayat. Sebenarnya kan kalau kita faham, yang pertama kat dunia ni lagi, kalau kita faham, dunia ni duduk kat mana pun semuanya bumi Allah. Dia tak ada istilah ni Malaysia, ni India, ni Amerika, ni China, ni Mekah, dah. Semua di bumi Allah. Duduk kat mana pun tak ada masalah. Itu masih hidup. Lepas mati lagi tak ada masalah. Lepas mati, duduklah kat mana pun, matilah kat mana pun. Dia tak ada kata teringat nak balik kampung, tak ada. Kampung kita duduk sana dah. Sana tak ada dah nak pakai pasport, nak balik Malaysia, tak ada. Tak payah dah. Jadi makna, itu kita punya kampung halaman, kita balik ke alam barzah, kita punya cara hidup dah berbeza. Perasaan kita semua beza. Jadi ni lah, selalu saya ingatkan, jangan sampai bila kita nak sampai akhir hayat nanti, kita meninggalkan pesanan-pesanan, wasiat-wasiat kepada anak cucu kita dengan pesanan-pesanan dan wasiat-wasiat yang akan menyakiti kita sendiri masa dalam kubur. Antaranya, pesanan dan wasiat yang isinya dendam. Sakit hati dengan seorang anak, kita pun tinggal wasiat, anak ni takkan dapat walau 1 sen pun. Wasiat yang macam ni akan menyakiti kita lepas mati. Kenapa? Sebab kita tak berlaku adil. Padahal dulu kita sakit hati kat dia semata-mata sebab emosi. Bukan sebab syariat pun. Dia tak buat apa-apa yang melanggar hukum pun. Dan kadang masih hidup kat dunia ni, kita rasa anak yang paling berjasa ialah yang paling banyak bagi duit kat kita. Kemudian yang paling jaga kita. Anak yang tak pernah muncul tu tak ada jasa. Padahal lepas mati, sebenarnya jasa yang paling besar adalah anak yang paling banyak mendoakan. Dan kita tak tahu tu siapa. Sebab tu kita tak tahu antara yang ada tu siapa yang paling baik. Lepas kita mati nanti baru muncul siapa sebenarnya yang paling baik. Siapa yang akan paling mendoakan kita. Itu kehidupan lepas mati memang beza. Sangat beza. Jadi kadang orang main gurau-gurau kan. Contohnya, kata kita sekarang ni kat dunia duk kumpul-kumpul harta. Lepas tu nanti, lepas kita mati, suami kita pakai harta kita tu dengan bini baru dia. Sakit hati. Tu cerita kat dunia memang sakit hati. Tapi sebenarnya bila dah masuk kubur dah tak ada dah. Tak sakit hati dah. Yang kita menyesal masa tu, ya Allah, betul lah aku kumpul-kumpul harta dulu, lah kali tinggal macam tu je. Tak kisah siapa nak pakai, tapi yang penting memang ditinggalkan. Yang menyesalnya sebab sampai tak mau sedekah. Yang tu yang kita bawa kita kepada penyesalan. Baik.
Jadi bila kita tahu sekarang, kita faham kita adalah roh kita, maka kita kena perhatikan roh lebih daripada jasad. Kena bagi dia makan lebih daripada makanan jasad. Dan itu yang berlaku bulan Ramadan. Kan? Maknanya makanan jasad kita memang kurang lah pasal puasa kan. Makanan roh kita kena lebih. Syarat dia nak buat lebih, kena buat ibadah lebih dan tinggal maksiat. Jadi maknanya tarawih kena buat. Tarawih ni sampai habis Ramadan lah. Kadang 10 akhir Ramadan tu sale banyak. Kan? Dia pindah, transfer daripada masjid ke mall. Pergi cari baju raya, biskut raya, bunga raya lah semua kan, untuk raya. Padahal Nabi SAW tu 10 malam akhir, 10 hari terakhir tu lah Nabi tak keluar masjid, iktikaf panggil. Tak keluar langsung. Lepas tu baju raya beli masa bila? Patut baju raya beli sebelum puasa. Siapa siap dah baju raya? Pakai tak beli lagi. Pakai apa yang ada je. Pakai apa yang ada tak apa. Dah banyak baju. Alhamdulillah, asalkan kita happy lah. Betul, memang sebenarnya tak mesti baru kan. Tapi yang penting kita happy lah pakai baju tu pagi raya. Pagi raya sunat dia happy. Maknanya kena bergembira yang penting. Tak mesti cantik-cantik. Yang masalahnya baju raya tu dosa. Baju raya yang kita pilih tu bawa dosa. Yang baju raya sampai sendat-sendat, ketat-ketat, padat-padat tu kan. Sendat, ketat, padat. Itu maknanya pagi raya dah terbukti kita punya puasa gagal. Pagi raya tu dah boleh nampak lah apa kita buat pagi raya. Orang yang suka makan pagi raya boleh nampak dia makan 6 kali sepagi. Kan? Orang tak berhenti-henti. Dia pergi rumah orang tu, rumah orang ni semua dia makan. Sekali makan 2 mangkuk. Kan? Maknanya gagal lah. Tengah hari masuk hospital. Memang hospital penuh pun 1 Syawal. Doktor pun akui bulan puasa hospital lengang. Orang sihat. Tapi masuk je 1 Syawal penuh balik. Maknanya lebih banyak orang gagal lah daripada berjaya. Jadi bulan puasa ni kita bukannya bersungguh-sungguh merasakan puasa sebagai satu ibadah dah. Akhirnya bulan puasa ni kita macam duk bertahan tau. Bertahan dengan makna kata tak apa, puasa sebulan je. Nanti raya, siap lah. Raya sakan. Raya sakan. Kita balas dendam lah. Kalau tak boleh makan bulan puasa gitu, tak larat nak makan masa raya. Itu yang suka makan. Ada yang tak suka makan, dia suka fashion. Pagi raya tu boleh nampak baju dia kan, baju kembang, terbang, melayang semua ada kan, melilit, berpusing, berputar semua ada kan, ada bunga, ada daun, ada pokok semua kan, macam-macam gaya. Pagi raya tengok fashion kita dah boleh tahu kita ni masuk yang gagal ke berjaya. Maknanya tak kisah nak pakai berbunga-bunga, berpokok-pokok pun tak apa. Tiba-tiba baju raya kita pokok atas kepala tiba-tiba pokok pelam di atas kepala. Tak apa, asalkan tidak tabaruj, tidak melampaui batas. Maknanya bentuk dia tak kisah, yang penting dia tetap menepati syariat. Dan ini tanggungjawab ayah sebenarnya, tanggungjawab ketua keluarga, untuk pastikan baju raya isteri dan anak-anak dia menutup aurat. Sebab kadang-kadang yang pergi shopping baju raya anak bini, suami duduk rumah anak bini yang tolong belikan. Beli untuk sendiri dengan beli untuk ayah. Sebab ayah memang selalu tak kisah. Memang baju Melayu tak ada fashion lain. Dia bagi duit je. Bujur bagi duit. Baju Melayu mana ada fashion terbelit, terlilit, terpusing. Tak ada. Sikit-sikit je lah dia boleh ubah kan. Tapi warna je. Warna dia tak kisahlah, janji sedondon kan. Orang perempuan yang kisah kan, tudung kalau tak kena gaya, tudung kita shawl 3 muka. Tiba-tiba beli lain. Sunat raya. Kita boleh tengok lah. Kita punya trending. Telekung dulu kan Malaysia dia tak boleh terima lagi telekung berbunga-bunga dengan warna-warni. Tapi sekarang dah boleh. Kalau macam. Telekung ni asalkan tak melampau lah. Dan kalau boleh kan, kalau mahal-mahal sangat telekung kita tu,
Telekung lagi mahal, biarlah lagi khusyuk kita solat. Tapi kadang mahal je telekung tak menjamin khusyuk pun. Yang nanti orang belakang dan ganggu. Dia fleksibel lah kalau cerita telekung ni kan. Memang macam-macam fashion. Yang penting gini, tabarus ni, ada tabarus yang tak boleh tabarus. Tabarus ni apa? Tabarus ni maksudnya kita mempertontonkan kecantikan. Jadi maknanya kita beli pakaian tu, telekung ke, baju ke, tudung ke, tujuan apa? Kalau tujuan nak mempertontonkan, maknanya nak tunjuk ke orang dia cantik. Itu maknanya ada masalah lah. Sepatutnya kita tujuan berpakaian adalah untuk menutup aurat. Sebenarnya memang tak apa sihat hari ni. Duduk bertahan. Ni kelas ketiga hari ni. Maknanya dah bercakap berapa jam? 3 jam lebih ya sehari. Dekat time memang tak apa sihat. Kalau bulan tak puasa kan bagi dayak. Okey. Baik. Jadi kita faham konsep kenapa kita nak faham siapa kita sebenarnya. Sebab kita nak faham kenapa kita hidup kat dunia ni. Baik, bila kita adalah roh, kan, kita pakai jasad kita ni yang ada sekarang ni, yang nampak ni, 2 mata, 1 hidung, 1 mulut, 2 telinga ni. Cuma telinga tak nampak kan. Ada pagi raya orang tunjuk telinga, dia keluar subang. Pakai tudung tapi tunjuk juga hujung telinga. Itu tak boleh kan, telinga ni aurat. Baik, nak contoh jasad kita yang nampak ni. Ini pakai masa kat dunia je. Jadi kita pakai, memang kita pakai. Sebab itulah Nabi sebut ni, dalam bab jasad ni Nabi kata, wali jasadika alaika haqqan. Nabi kata, dan atas jasad kamu, dia ada hak atas kamu. Maksudnya, jasad kita ada hak atas kita. Kita ni ada tanggungjawab atas jasad kita. Boleh bayangkan, hadis tu nak bagi tahu kat kita, maksudnya, kita ni lain, jasad kita lain. Kita bukan ini. Ni saya bukan yang tengah duduk atas kursi ni. Habis yang duduk atas kursi ni siapa? Hantu. Dah. Ini sangka lah. Sangka tadi. Yang Allah bagi saya duduk dalam sangka ini. Untuk satu tempoh masa yang ada expired date. Kita kata ni sarung. Sarung yang kita pakai masa kat dunia untuk tempoh masa tertentu. Mula daripada kita lahir sampai kita mati. Mati itulah expirednya. Dan badan kita ni adalah tempat kita menumpang dan dia makin lama makin hancur sesuai dengan keadaan dunia yang semua benda kat dunia ni nama dia fana. Fana ni kita bahasa Melayu kita panggil fana. Dunia yang fana. Fana ni maksud dia binasa, hancur. Tak ada benda kat dunia ni kekal. Ni secantik-cantik dan sekukuh-kukuh resum ni kan, meja ni kan. Kukuh ni berapa lama dah Jamiah? Berapa lama dah meja ni? Lebih 10 tahun dah. Lebih ya? Ibu-ibu kat sini dah lama duduk sini. Duduk nampak ni tak pernah tukar lagi kan. Sekukuh-kukuh ni akan sampai satu masa dia hancur kan. Kita yakin tu, kita tahu kan, akan sampai satu masa. Cuma mungkin lama sebab dia kukuh. Ada yang tak kukuh, cepat hancur kan? Jadi badan manusia sebab dia ni adalah aset dunia. Yang kita duduk dalam badan ni hanya kat dunia je. Kita duduk. Kenapa nak kena duduk dalam jasad? Kalau tak ada jasad kan senang. Senang. Kalau tak ada jasad nak pergi Mekah tak payah beli tiket kapal terbang. Terbang je sampai. Kenapa kita perlukan jasad ni? Untuk mempermudahkan kita ibadah. Jadi tujuan jasad kita adalah untuk kita ibadah. Maka itu amanahnya. Allah amanahkan kepada kita untuk jaga jasad kita supaya dia boleh buat ibadah sampailah dia expired. Sampai akhir hayat. Itu amanah. Jadi sebenarnya orang yang tak jaga fizikal badan dia, itu antaranya kesihatan diri,
kita makan ikut suka hati, kita buat aktiviti apa benda semua ikut suka hati, kita rosakkan jasad kita. Misal kata orang menangkis dadah, dia rosakkan badan dia kan. Dia makan ikut suka hati, sesedap rasa kan. Maknanya kita rosakkan badan kita, di situ kita dah melanggar amanah. Sebab amanahnya untuk ibadah, dan maknanya kalau jasad kita sampai rosak dengan sebab punca kita, maknanya kita dah pecah amanah, kita tak amanah dah. Itu ada masalah iman. Beza dengan sampai masa memang badan kita akan uzur. Memang sampai masa lutut mula sakit kan, orang panggil apa, rambut mula gugur, gigi mula tak ada kan, kita apa, kaki mula urat saraf mula dah tak kuat lagi kan. Maknanya bila berlaku akan sampai satu masa semua tu akan hancur, akan musnah kan. Itu jasad kita. Tapi syarat dia bukan punca perbuatan kita. Ada beza. Orang yang sakit, punca daripada kesalahan diri sendiri, dia tak sepenuhnya dapat pahala yang besar sebesar pahala orang yang sakit semata-mata kerana takdir Allah. Contoh COVID tu takdir kan, memang Allah yang tetapkan. Tapi kalau dia punca contohnya apa, tak buat langkah-langkah keselamatan, lepas tu kena, maka dia punya pahala tak sama dengan orang yang dah jaga tapi kena juga. Misal contoh kencing manis, ada orang kencing manis keturunan ni maknanya dia minum sikit je, semua benda dia makan, dia minum, semua berubah jadi insulin. Sebab dia punya keturunan macam tu kan. Bila keturunan macam tu, dia tak salah, dia dah jaga, dah usaha. Tapi ada orang disalahkan keturunan kan. tak boleh salahkan lah. Sepatutnya dia dah dapat pahala dah situ, sebab dia tak salah. Kalau memang keturunan, maknanya dia tak salah, memang itu takdir, Allah dah tentukan untuk dia. Tapi ada orang memang dia atas usaha sendiri ya, usaha bagi kencing manis. Makan manis-manis tu, padahal dia tak ada keturunan kencing manis pun, tiba-tiba dia seorang je kencing manis. Pasal punca tak jaga makanan, memang ikut suka, ikut nafsu gitu waktu makan. Balun semua benda. Balun. Yang tu kalaupun dia sakit, lepas tu dia dapat pahala sebab dia sakit, tapi pahala dia akan tengok balik, imbang balik dengan adakah dia berhak untuk dapat pahala sesuai tak dengan perbuatan dia, atau sebenarnya lebih kepada sakit ini adalah hukuman atas kesalahan dia tak menjaga amanah Allah. Dan hukuman tu sebenarnya okey. At least macam mana pun sakit tu bagus. Kalau bukan punca dia dapat pahala. Kalau punca daripada dia, itu jadi akibat perbuatan dia, kesilapan dia. Maknanya kat dunia settle lah, dia dah dapat akibat. Sebab kalau tak dapat akibat kat dunia, kat akhirat kena. Kat akhirat kena, jadi lebih baik kat dunia. Kat dunia ni seberat-berat dan seteruk-teruk azab kita kat dunia ni, tak ada apa-apa dibanding akhirat. Sebab kat akhirat tu azab yang paling ringan. Itu disebutkan yang paling ringan ialah bila tapak kaki ni menjejakkan kaki je ke pasir neraka tu, satu butir pasir neraka tu duduk di bawah tapak kaki tu, otak menggelegak. Itu paling ringan, paling tak ada apa-apa. Tu Abu Talib dapat kan? Abu Talib sebab dia dah dapat, dia orang baik tapi cuma tak menerima Islam kan? Dan itu pun Nabi dah bagi syafaat dia lah sebanyak yang mungkin, masihlah kena sebab dia tetap tak Islam. Jadi memang dunia ni tak ada apa. Sebab tu kalau kita faham dalam konsep dengan maknanya apa pun ujian hidup kat dunia ni semuanya kebaikan. Itu hakikat kita. Jadi sekarang bila kita tahu itu hakikat siapa kita sebenarnya, maka kita jelas sebenarnya apa yang kita kena jaga daripada diri kita. Fizikal ni amanah. Tapi yang menjaga dia kita yang tak nampak ni, yang duduk dalam. Ya? Kita kena jaga fizikal kita sebagaimana yang Allah nak. Jadi kalau nak jaga kesihatan pun, produk yang dia ambil kena produk-produk yang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Maknanya kena halal lah. Ya? Kalau kita nak pakai apa pun, ubat ke, lotion ke, apa ke, semuanya kena jaga sesuai dengan apa yang Allah suruh, apa yang Allah nak. Sebab tu amanahnya. Kalau kita kemudiannya nak sihat tapi pakai semua benda, tak payah, tak kisah pasal logo halal tak halal, dan kita pakai semua yang penting aku sihat, itu tak boleh. Sebab amanahnya jaga kesihatan sesuai dengan cara yang Allah perintahkan.
Itulah kita yang sebenar. Dan di situlah kita nak, dalam bulan Ramadan ni, kita nak dapatkan yang inti tu, yang roh kita tu. Cuba cek balik daripada pagi sampai malam aktiviti harian kita. Kalau bulan puasa ni lagi banyak bagi makan rohani ke bagi makan jasmani? Siapa yang banyak bagi makan jasmani tu makna dia buka puasa terlebih tu. Sebab masa bila lagi nak makan. Ataupun ada orang bulan puasa dia tidur sepanjang siang, dia berjaga sepanjang malam. Sebab dia kata siang hari tak boleh makan, malam boleh makan. Dan kena ingatlah badan kita ni pun Allah dah cipta. Allah cipta waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Allah dah cipta badan kita ni malamnya untuk rehat, siangnya untuk kerja. Bila Allah yang cipta, sekaligus tu perintah, malam kena rehat, siang buat kerja. Dan sekaligus pencipta kita tengah bagi tahu memang kita punya package badan kita ni dah dibuat macam tu. Jadi badan kita ni ada banyak kilang kan. Dalam badan kita ada banyak kilang bekerja. Mula daripada atas sekali kilang otak. Kilang telinga. Telinga ni nak dengar benda, dia proses. Gegendang telinga dengar, lepas tu dia sampaikan maklumat ke otak semua, dia buat kerja. Ada kilang. Lepas tu kilang mata kita. Nak melihat. Mata kita ni kan tengok cahaya, dia mengecut. Anak mata kita mengecut. Bila dalam gelap, anak mata kita membesar. Itu yang saya ingat Prof. Mahaya pernah sebut. Sebenarnya kita ni tak payah pakai spek hitam pun. Sebab Allah dah cipta dah mata kita tu automatik. Bila ada cahaya, dia akan menjaga keselamatan diri dia sendiri dengan dia kecutkan, dia kecilkan anak mata. Bila gelap, dia besarkan anak mata. Jadi sebenarnya mata kita dah automatik boleh cover, boleh hadapi benda tu. Bila kita biasa pakai spek hitam, dia manja. Mata kita manja. Bila mata kita manja, dia sampai satu masa mungkin dia tak dapat nak bertindak lagi lah. Dia tak boleh buat kerja. Baik, itu baru contoh kat kepala, sampai ke perut kita buat kerja, ada kilang perut, buah pinggang semua tu buat kerja. Semuanya bekerja. Sel-sel badan kita, tulang-tulang kita semua bekerja. Dan waktu dia shut down malam. Dia rehat. Kilang-kilang dalam badan yang semua tengah aktif ni, malam dia rehat. Tiba-tiba kita berjaga malam. Kilang nak off. Bos kata jangan. Dia kontra, pekerja memberontak. Jadi sistem badan kita, kalau kita tidur siang akan sangat penat. Sebab siang, kilang semua nak jaga. Kilang semua nak buat kerja. Allah dah cipta dia untuk kerja waktu siang. Jadi tiba-tiba bos kata tidur. Jadi dia berlawan. Akhirnya kita penat. Lepas tu tidur siang takkan sama dengan malam. Tidur dalam 8 jam siang akan sangat penat. Takkan sama dengan 5 jam malam. Tu kita kata Allah dah cipta badan kita macam tu, maka kita peganglah amanah tu. Pegang amanah tu, jaga badan kita sebagaimana yang Allah perintahkan. Sebab itu amanah, supaya fizikal kita dapat buat ibadah sampai akhir hayat. Cuma ibadah kita dengan kemampuan kita masing-masing. Maknanya kalau memang kita dah tak mampu nak sujud, nak rukuk lagi, kita duduk atas kursi, maknanya tetap kita buat ibadah. Buat ibadah dengan cara kemampuan kita. Syarat dia kita kena jaga. Kena jaga apa yang Allah amanahkan. Baik, itu jasad kita. Dan nanti sampai ke dalam alam roh, kita akan tinggalkan jasad kita ni. Selesailah contoh jasad ni. Selesai dia kat dunia. Dia pakai kat dunia sebab nak buat ibadah. Dia, lepas mati dalam kubur, ada orang semayang dalam kubur? Tak ada. Kan? Tak ada orang puasa dalam kubur kan? Tak ada orang, dalam kubur memang tak ada apa. Jadi tak perlu dah jasad ni. Sebab itulah kita akhirnya keluar semula daripada jasad ni. Itulah kita. Itulah kita, dan maka dengan tu nanti kita di akhirat akan bertemu dengan Allah SWT dengan kita yang sebenarnya, ruh kita yang sebenarnya. Pastikan masa hidup kat dunia ni kita jadikan ruh kita ni betul-betul hidup. Betul-betul bila sampai saat pintu sangkar burung tadi dibuka, burung tu akan keluar dengan penuh bahagia. Memang ibaratnya orang mati ni ibaratnya roh macam burung yang keluar daripada sangkar. Bebas. Sebenarnya memang orang beriman akan sangat bahagia menghadapi kematian. Sebab tu dia senyum, orang mati syahid senyum kan. Sebab seronok sangat. Selama ni aku terkurung dalam sangkar ni, dan lepas ni aku bebas.
Bebas dengan keluar daripada pintu sangkar. Orang maknanya bebas daripada kehidupan dunia yang penuh dengan dunia ni. Penat lah kalau kita kata nak menghadapikan dunia ni macam-macam. Jadi bukan orang mati syahid je lah. Orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah dia senyum. Mati dalam keadaan yang baik, dia akan senyum. Sebab seronok nak menghadapi alam hidup kita yang sebenar-benarnya. Jadi kat dunia ni bukan tempat kita yang sebenar. Rugilah siapa yang duk kejar dunia ni. Tak habis-habis nak kejar duit, cari duit, nak duit, minta duit, nak kaya, nak macam-macam kehendak dunia tak selesai. Dunia ni bukan tempat kita. Dan Nabi SAW sebutkan dunia adalah tempat, adalah syurga bagi orang kafir dan neraka bagi orang beriman. Jadi kalau kita mengharapkan nak dapatkan segala-galanya kat dunia, kita silap tempat. Kan orang selalu nak cari apa dunia ni? Bahagia, kaya, harta, takhta, wanita. 3 tu dunia. Semua kita nak cari kat dunia. Padahal Allah dah bagi tahu semua tu dapat kat akhirat, bukan dunia. Silap tempat kita. Nak cari bahagia kat dunia, silap. Dunia ni bahagia dia apa? Katalah orang kata dapat rumah besar bahagia. Rumah besar, jangan lupa makin besar rumah tu, makin besar azab dia juga. Maintenance. Maintenance susah. Kalau paip bocor, paip tingkat berapa? Tak bocor, rumah tingkat. Jenuh cari paip tingkat mana. Dia rumah macam istana pula. Sekali satu bilik air bocor, pening kita. Satu bilik bersepah-sepah, penat kita. Nak kemas satu rumah pun penat. Makin banyak nikmat, makin banyak juga kesusahan dia. Baik, insyaAllah saya ingat sampai situ. Dan saya memang tak niat nak bincang buku ni sampai habis. Boleh balik baca sendirilah. Kita dah bagi hadiah ni. Dan buku ni sebenarnya gambar-gambar ni cukup menggambarkan kepada kita. Beberapa gambar yang ada ni menggambarkan kepada kita kesimpulan daripada satu buku ni. Dan muka surat 10 tu ada gambar tu menunjukkan roh dengan jasad ni adalah macam mana cara nak dapat cinta. Dari segi roh, kita buat yang ada dalam tu, ilmu, tafakur, tadabbur, uzlah, sucikan. Dari segi jasad, kita buat ibadah, kemudian dekat dengan pencinta Allah, jauhi maksiat dan juga diam. Itu gambar. Diam maknanya banyakkan diam. Saya kata, Ustazah duk bercakap tak berhenti sejam. Kata banyakkan diam. Saya ni bercakap bila ada kuliah je lah, balik rumah saya diam. Memang lagi banyak diam ada bercakap. Kalau kuliah hari ni 3 kali, kuliah pagi dalam sejam, lepas tu sejam setengah, 2 jam setengah, yang ni sejam, maknanya 3 jam setengah. Kan sehari 24 jam, 3 jam setengah dia bercakap. Tambah sembang dengan suami sikit-sikit adalah sejam kot. Buat suami kerja kan, duduk rumah lepas tu nak sembang apa kan, buat kerja, diam. Maknanya total campur tolak dengan tidur lagi. Kalau orang yang sembang pagi sampai ke malam tak berhenti, ada kan? Ada orang sembang. Kita nak letih kan? Kita dengar pun letih. Sembang banyak sangat, terlalu banyak sembang yang kosong-kosong tu, maknanya kita mensia-siakan waktu kita. Baik, kemudian gambar lagi di muka surat 26. Tu gambar macam mana nak dapatkan cinta Allah. Yang mana cinta Allah ni lepas kita mati, kita akan jumpa dengan Allah. Tapi kat bawah tu, kalau dalam hati kita ada cinta dunia dan takutkan mati, ini nama satu penyakit. Nama penyakit ni Al-Wahnu, Nabi sebut. Penyakit Al-Wahnu ni maksudnya cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia tu akan jadi tembok penghalang daripada kita jumpa Allah. Kita tak akan dapat jumpa Allah. Nak tahu kita cinta dunia, kita ingat hari ni, kalau sekarang kalau orang tanya mati sekarang okey tak? Kita mula fikir nantilah anak tak kahwin lagi, ataupun yang tak kahwin lagi, saya tak kahwin lagi. Dah kahwin tak ada anak lagi, tunggulah dapat anak. Dah ada anak kecil-kecil lagi, kesian kan. Nanti anak dah besar-besar, menantu tak ada lagi kan? Dah ada menantu, cucu tak ada lagi. Dah bercucu, cicit pula dah kan? Teringin cicit pasal orang sebelah ada cicit kan? Tak sudah-sudah, habis semua dah settle lah, rumah ni kita baru je habis loan kan? Takkan nak tinggal dah. Masih ada benda-benda dunia dalam fikiran kita. Itu maknanya kita ada rasa cinta kan dunia. Itu jadi tembok penghalang kita jumpa Allah.
Dan muka surat 30 tu gambar satu lagi. Kita ni datang dari Allah, dan itu roh kita, sifat roh kita. Kita datang dari Allah, masuk ke dalam jasad, dan nanti masuk kubur kita akan tinggalkan jasad kita. Kita akan jumpa kembali bertemu dengan Allah SWT. Itulah kita, manusia yang datang dari Allah, dan kita akan kembali kepada Allah SWT. Ni kena selalu ada ni wawasan hidup kita, misi dan visi yang ada dalam kepala kita, yang menyebabkan dalam dunia ni, dalam kehidupan dunia ni, apa pun yang berlaku itu hanya liku-liku perjalanan hidup. Jangan sampai kita hanyut dan kemudian kita buat maksiat, kita buat dosa. Misalnya dah masalah besar sangat, kita ngumpat. Masalah orang buat kita pun jadi sakit hati, balas dendam. Kita buat main jumpa Tok Bomoh pula. Ataupun sakit dah teruk sangat, kita dah tak kisah nak berubat dengan siapa, janji sihat. Kita buat tak benda-benda syirik. Kena ingat, dunia ni semua liku-liku perjalanan. Dia memang tempat ujian, bukan tempat kenikmatan. Siapa yang mengharapkan dapat nikmat ke dunia, silap tempat. Silap. Tempat nikmat akhirat, bukan dunia. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah bagi kepada kita satu kekuatan untuk kita menghadapi kehidupan dunia ni dengan penuh takwa kepada Allah SWT, dengan rasa takut semata-mata kepada Allah SWT. Dan mudah-mudahan Allah temukan kita semua dalam syurga Allah SWT, dan dengan segala kelapangan hati, kelapangan dada, menghadapi segala liku-liku pancaroba dalam kehidupan dunia ni. Wallahu a'lam. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingat doa boleh kot. Sebab Ustaz Syawal boleh baca tu. Ustaz Ahmad. Ustaz Ahmad.